hitam. Rambut Nabi berwarna hitam, hitam pekat sampai ke leher. Rambut Nabi panjang dan terbelah di bahagian tengah. Rambut Nabi tidak menutup telinga. Rambut Nabi yang mulia nak cecah ke bahu tu sedikit ujung tu dia kerinting, dia bergulung. Yang lain semuanya lurus. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Nabi lahir hari Isnin 12 Rabiul Awal, Nabi wafat hari Isnin 12 Rabiul Awal. Nabi lahir sebelum subuh, Nabi wafat selepas subuh, waktu duha. Cuma Nabi dikebumikan pada hari Rabu selepas solat asar. Nabi juga masuk ke bumi Madinah pada 12 Rabiul Awal. Saya sebut Rabiul Akhir tadi. Rabiul Awal. Okey dah? Semuanya Rabiul Awal. Okey, selesai. Dan apa berlaku, masya-Allah tabarakallah, rambut Rasulullah SAW ni di bahagian kepala Nabi ni ada sunnah. Sunnah yang pertama bersikat. Sebab tu kita walaupun dah tak ada rambut, kena kemoterapi ke, kena radioterapi, rambut dah gugur, sunnah juga kita melayarkan sikat. Sebab cinta kita pada Nabi. Nombor 2, sunnah di kepala Rasulullah SAW iaitu memakai serban. Walaupun ada kata itu bukan sunnah, itu adat. Tapi demi cinta, kita menganggap ianya sunnah. Apa yang Nabi buat, kita cuba-cuba tiru. So Rasulullah SAW memakai serban. Dan jangan lupa ada orang remeh-remeh yang bab serban. Dalam hadis Nabi sendiri, ketika peperangan Badar, tentera daripada langit turun, para malaikat memakai serban. Jadi, dan jangan lupa, siapakah yang pernah mentakbir 3/4 dunia ni? Zaman siapa? Tak lain dan tak bukan, iaitu zaman yang dipanggil Utsmaniyah. Zaman Saidina Umar Al-Khattab juga memakai serban. Abu Bakar juga memakai serban. Utsman memakai serban ni. Kalau nak kata budaya Arab, Utsmaniyah bukan orang Arab, orang Turki. Tetapi kenapa Sultan Muhammad Al-Fatih, Ertugrul, Osman, semuanya memakai serban. Bila dia tengok pada Sultan Muhammad Al-Fatih, kita tengok serban dia. Serban dia, setiap tahun dia memakai serban baru, setiap tahun. Serban dia kenapa besar? Maka ditanya oleh sahabat, kenapa serban-serban Sultan Muhammad Al-Fatih ni besar? Kenapa besar daripada kepala tu? Serban orang Turki yang besar. Lantas jawab mereka, itu bukan sekadar serban biasa untuk mengikut sunnah Nabi. Itu persiapan untuk mati. Kita pun terkejut lah. Kerana Sultan Muhammad Al-Fatih berkata, kapankan aku dengan serban ini? Rupa-rupa serban tu kain kapan. Menunjukkan pemerintah terbaik, jeneral terbaik, tentera terbaik, panglima perang terbaik adalah siapa? Utsman, Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan orang terbaik dia sentiasa ingatkan mati, sebab tu dia memakai serban. Okey, selesai. Yang kedua, yang ketiga tuan-tuan, di bahagian kepala al-hijamah, berbekam. Kepala Nabi selalu buat al-hijamah, berbekam. Rasa tak sedap badan, berbekam. Ni ramai now yang makan ubat darah tinggi, badan cenonet je, nonet rendah tapi darahnya tinggi. Tak salah makan ubat darah tinggi, tapi baik ke tak baik? Sembuh dah berapa puluh tahun makan ubat darah tinggi. So antara rawatan combination, Ustaz tak sebut alternatif biasalah ni zaman kecam-ngecam ni. Bila kita cakap sunnah Nabi pun orang kecam, tak ada masalah. Combination, tak salah makan ubat doktor. In the same time, buatlah al-hijamah berbekam. Ngadulah kena sihir dengan mak mentua, apalah perangai. Tapi pernah berbekam? Tak pernah. Cuba buat bekam dulu. Sebab bekam juga antara kelebihan yang tersirat adalah mampu untuk merawat sihir. Dah. Al-hijamah di bahagian kepala. Ustaz ada cerita menarik 17 hari bulan
16 Januari 2017 Ustaz berceramah di Pasir Gudang. 2016 sorry. Ustaz ceramah di Pasir Gudang pasal Al-Hijamah. Pengerusi masjid ni duduk kat situ. Lepas tu Ustaz tengah-tengah ceramah, bila Ustaz cerita pasal Al-Hijamah, dia tombang. Nafas macam kerbau kena sembelih. Ustaz tengok dia. Ustaz faham kalau dah tarik nafas pun susah, itu sakarat. Ustaz pun pergi kat dia, Ustaz pun ambil tangan. Dia kalau orang sakarat ni jangan baringkan macam ni, dia susah nak nafas. Bantal bawah ataupun pangku. Ustaz pangku bagi lebih kurang 45 darjah. Lepas tu Ustaz ajarkan syahadah. La buih-buih mulut tu. Bang ikut saya. La ilaha illallah. Tak boleh sebut. Lepas solat isyak berjemaah, pengerusi main. Lepas tu tengah-tengah majlis Maulidur Rasul, tak boleh sebut la ilaha illallah. Ustaz teringat pesan Tok Guru. Tok Guru pesan ngajar sebutir-sebutir. Oh, Ustaz ingat. Maka Ustaz pengajar, bang ikut saya bang sebut la. Dia pun ikut. Tu dia sebut la tu. Jangan fikir tajwid waktu ni. Jangan. Sebab yang menyebut waktu ni adalah amalan kita, bukan lidah kita. La. Dia pun sebut. Ilaha illallah. Allah. Cantik. Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang berjaya sebut la ilaha illallah, di akhir kalam dia, hidup dia, masuk syurga. Tadi Ustaz tutup mata dia, dia senyum. Lagi 3 hari nak sambut hari jadi yang ke-50 tahun. Mati dalam majlis ilmu, syahid. Mati pula dalam majlis berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah memberi syafaat kepada dia dan kepada kita semua. Amin ya Allah. Yang seterusnya, dia mati selepas solat isyak berjemaah. Daripada al-hijamah, Ustaz nak letak 2 sunnah lagi. Selepas al-hijamah tadi, jangan lupa tujuan Nabi mengajar kita 13 tahun tiada Tuhan selain Allah. Maka akidah kita hanyalah Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Di kepala ni akidah dia kena sidik, benar. Tiada Tuhan selain Allah. Kadang orang bab rezeki dia tak percaya Allah, dia percaya usaha dia. Ustaz kalau nak kaya kena berniaga. Berapa ramai orang berniaga tak kaya-kaya, malah bankrupt lagi ada. Sebab rezeki dia bukan dalam dunia perniagaan, rezeki dia dalam mungkin dia mengajar. Dia mengajar rezeki, dapat best professor. Mungkin dia kerja dapat jadi CEO. Boleh. Rezeki kita tak tahu. Tapi sebab tu kita kena minta pada Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus dalam mencari rezeki, jodoh, dan berakidah la ilaha illallah. Yang kedua, jangan lupa tadi akidah, lepas tu apa dia? Solat isyak berjemaah. Rasulullah SAW sepanjang hidup dia memang istiqamah solat berjemaah. Itu sebesar-besar sunnah. Jom solat jemaah. Ni Ustaz, mana boleh Ustaz, suami pergi ke masjid tak bawa kita Ustaz. Kita nak basuh pinggan lagi, nak ni cucu lagi. Berhenti kejap, ajak solat sama-sama, cucu-cucu tu solat. Saya ada seorang datin, datin ni jenis belagak gila macam. Yalah, orang kaya dia takkan hormat orang-orang miskin ustaz-ustaz ni. Ustaz, saya kata, I have problem with my husband. Why? I feel lonely. My husband, I don't know where. Oh, more than 1 week not come back. Bunyi cakap orang putih tapi bunyi Kelantan.
Oh, yang ni lagu mana ni Ustaz? Saya kata gini, kalau sunyi nak suami balik, hidupkan solat berjemaah. Saya mana ada siapa kat rumah, saya seorang. Ada bibi tak? Ada. Bibi dia pun lantik. Masa tu kebetulan bulan Ramadan. Dia dah risau suami tak balik. Bergaduh dengan suami tak balik. Dah kaya pun bergaduh dengan suami, pelik betul. Jadi apa berlaku? Suruh sembahyang, solat jemaah, terawih, apa semua. Dan yang jadi imam adalah bibi. Masya Allah, tabarakallah. Bibi dia yang selama ni dia tengking, bodoh, bukan gosok macam ni apa semua, hufaz, hafizah Al-Quran. Siapa lagi hina? Kaya belum tentu mulia, miskin belum tentu hina. Jangan main, jangan cepat sangat mulut memandang rendah pada orang lain. Masya Allah, tabarakallah, apa berlaku? Solatkan isyak berjemaah. Selepas seminggu di bulan Ramadan, minggu kedua suami dia balik, suami dia berubah. Suami dia minta ampun dan maaf pada dia. Dia kata kita dah jauh sesat dalam hidup kita ni. Allah dah bagi rezeki macam-macam jauh. Mari kita menunaikan umrah. Dan tahun tu saya dapat ucapan selamat hari raya daripada Kota Mekah, daripada pasangan suami isteri yang asalnya angkuh. Dan kali ini yang dahsyat, dia kata, Ustaz, saya bawa bibi saya yang saya hina selama ni menunaikan umrah sekali. Masya Allah. So, istiqamah solat berjemaah. Habis. Yang keempat, sudah di kepala Rasulullah SAW melamakan sujud. Nabi kerap sujud. Sujud ni macam mana? Rasulullah SAW, dia dah lama berhijrah, tetapi yang tertinggal di bumi Mekah bernama Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni Masya Allah, tabarakallah, dia lambat sikit berhijrah. Dan bila dia berhijrah, dia sampai, dia tanya penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, di manakah kekasih hatiku? Rasulullah SAW. Maka ketika tu apa berlaku? Allahu Akbar. Penduduk Mekah tak nampak Nabi hari itu. Penduduk Madinah tak nampak Nabi ketika itu. Dan dia tanya orang. Ada seorang nampak. Tadi aku lalu, Nabi di satu kawasan. Di kawasan itu Nabi sedang sujud. Dan tak tahu berapa lama Nabi dah sujud. Maka aku berlalu. Dan tak lama tu Abdul Rahman bin Auf berlari-lari pergi tempat tu sebab tak mampu menanggung rindu. Tengok Nabi masih sujud. Lamanya Nabi sujud. Duduk tunggu sehingga berdetak dalam jantung Abdul Rahman bin Auf, adakah Nabi dah mati? Takut ni. Lepas tu dia pujuk hati, dia kata mungkin wahyu sedang turun. Lamanya Nabi sujud, Masya Allah. Lepas tu tiba-tiba Nabi pun angkat kepala bagi salam. Maka ditegur oleh Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf tanya dia. Lantas Nabi tanya, kamu siapa? Kamu ni siapa? Kecil hati Abdul Rahman bin Auf. Wahai Rasulullah, aku sahabatmu Abdul Rahman bin Auf. Allahu Akbar. Maka mereka pun meneruskan bicara. Kisah asal usul sujud syukur. Nabi sujud sampai lupa akan dunia. Nabi sujud. Itu asal usul sujud syukur. Kalau tempat dia tu sekarang ni dekat dengan Masjid Saidina Abu Bakar. Dan apa cerita tuan-tuan dan perempuan, Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi sujud kerana Jibril datang memberitahu bahawa, wahai Muhammad, barang sesiapa di kalangan umatmu berselawat ke atas kamu 10 kali sekali, Allah akan berselawat 10 kali. Nabi gembira dah. Belum sempat Nabi sujud. Dan andai siapa saja yang memberi salam kepada kamu, walaupun kamu dah mati, kamu masih boleh menjawabnya. Nabi gembira sangat. Sebab tu kita bila sampai ke bumi Madinah, nampak je kubah warna hijau tu, apa kita cakap? Assalamualaikum ya Rasulullah. Lama dah tak cakap macam tu. Sebab dah lama tak pergi umrah. Allahu Akbar.
Masya Allah, tabarakallah. Kita teruskan lagi. So, soalan Ustaz, bila kali terakhir kita sujud syukur? Bila? Semalam. Oh, bagus. Bagus. Ada 2-3 orang je. Yang lain nak syukur apa Ustaz? Jangan pujuk hati kita. Kalau boleh setiap hari sujud syukur. Gembira sangat Allah masih. Ditanya oleh anak murid kepada Imam Ghazali, wahai Imam, kenapa kita hidup lagi? Banyak jawapan. Subjektif kan. Nak jawab macam-macam boleh, semua betul. Tapi nak mendidik anak murid ni, dia kena bagi jawapan. Kenapa kita dihidupkan lagi hari ini? Kerana ada dosa-dosa kita yang belum diampunkan. Nampak? Begitu tawaduk jawapannya. So kita hidup hari ini bukan sebab nak kumpul pahala, tapi ada dosa kita yang belum diampunkan. So sujud syukur kerana we have a time. Selesai? Dah kepala selesai. Ulang balik apa dia? Sunnah dia yang pertama. Yang pertama sunnah Nabi di bahagian kepala. Apa dia? Apa dia? Bersikat. Nombor 2, berserban. Nombor 3, al-hijamah, berbekam. Nombor 4, melamakan sujud. Yang kelima ni adalah Rasulullah SAW memakai serban. Cukup 5. Ya? Okey, selesai. Habis. Di kepala Rasulullah SAW, dahi Nabi luas, tetapi tak jendul. Jendul ni di ke belakang rambut. Nabi punya rambut ni, kulit Nabi ni putih kemerah-merahan. Dahi Nabi luas tetapi tidak jendul. Handsome Nabi. Dan di dahi Nabi tak ada tanda hitam. Di dahi Nabi tak ada tanda hitam. Tanda hitam di tubuh Nabi masa Nabi muda kat belakang 2 pelikat tu. Khatamul Anbiya, penutup segala Nabi. Ada macam tanda belakang. Yang nombor 2 ni, kedua belah buku lali Nabi bengkak berwarna hitam kerana terlalu lama berdiri solat malam. Bila Nabi solat malam macam mana? Iaitu yang pertama, Huzaifah Al-Mani pernah ikut dia solat malam. Rakaat pertama Nabi baca, lepas Al-Fatihah Nabi baca apa? Surah yang paling pendek, iaitu surah Al-Baqarah. Habisnya surah Al-Baqarah, Huzaifah Al-Yamani ingat dia nak sujud dah, nak rukuk dah, tapi disambung lagi. Dia bacanya surah Ali Imran. Ingat dia dah habis Ali Imran ni, Nabi nak rukuk dah, tiba-tiba sambung lagi surah An-Nisa. 600 lebih ayat pada rakaat pertama tahajud. Mana tak bengkak kaki. Kita kalau ikut imam hari Jumaat baca sajadah tu pun geram je. Berlagu-lagu lah pula. Cepatlah sikit. Betul tak? Jadi Masya Allah, macam mana nak bengkak kaki kita? Tak boleh. Kita nak lawan Nabi memang tak boleh, tapi cuba contoh. Habis, dahi Nabi luas. Kalau kita jumpa orang dahi hitam, jangan kita cakap macam-macam. Itu tanda-tanda orang soleh. Ada cerita dia. Ustaz cerita tu. Kening Nabi hitam, lebat tetapi tak bercantum. Boleh tak? Lepas tu mata Nabi yang putih, lepas tu yang hitam tu besar bulat. Yang hitam tu bulat dan besar. Kalau dia tengok orang jelas, orang tengok mata dia puas, cantiknya. Di mata Nabi ada 2 sunnah. Yang pertama, mata Rasulullah SAW suka melihat keindahan sambil bertasbih. Yang kedua, menangis waktu malam. Menangis memikirkan umat. Menangis bila baca Al-Quran. Menangis. Tak salah. Kalau kita tengah ada ujian dengan suami kita, ya Allah, dia minat kat sekretari dia ke, dia minat dekat bibi ke, dia minat kat siapa ke, biarkan. Kita menangis, mengadu pada Allah. Jangan mengadu pada kawan ataupun update dekat WhatsApp group, ataupun bubuh dekat Facebook, Instagram. Habis madu sepah dibuang, siapalah aku. Jangan buat macam tu. Pujuk hati kita, mengadu pada Allah. Ya Allah,
kuatnya perasaan cemburu aku, ya Allah, tolonglah ya Allah. Kena mengadu pada Allah, menangis-nangis. Sebab Allah suka nangis. Biarpun hal dunia, apatah lagi hal akhirat, ya Allah, tadi aku bergaduh dengan suami aku, ya Allah, tolonglah ya Allah. Jahat mulut. Cerita dengan Allah. Lepas cerita, lepas menangis, wallahi orang perempuan lebih tahu ni. Lepas kita menangis di hadapan Allah, dia rasa lapang selapang-lapang, tenang setenang-tenang. Ya Allah, mak aku sakit, ya Allah. Mak aku ni kadang-kadang tak tahulah, habislah najis satu rumah, ya Allah. Aku penat, ya Allah, sampai kena slip disc dukung mak aku ke sana ke sini, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Duit pula tak ada ni, ya Allah. Tolonglah. Mengadu, menangis depan Allah. Tu, Allah akan bagi ketenangan dan kelapangan jiwa selepas tu. Boleh tak? Menangis. Bila kali terakhir kita menangis dalam solat? Menangis tengok cerita Hindustan banyak. Tak tahulah kakak-kakak kat sini tengok Korea. Mana tahu. Anak saya opa. Jangan. Nah. Mata. Lepas tu hidung Nabi. Hidung Nabi Muhammad SAW mancung. Tetapi lubang hidung dia tak besar. Dia tak macam cerita Piramli. Walaupun wajahmu tidak ku kenali, tetapi lubang hidungmu jadi pujaan hatiku. Boleh masuk beberapa guli. Tak nak. Ya, ada orang hidung mancung bertingkat-tingkat. Nabi punya hidung yang mulia, Allah, mancung. Dan juga lubang hidung dia tak besar. Sunnah di hidung Nabi ada dua. Yang pertama, sunnah di hidung Nabi Muhammad SAW yang mulia, sukakan wangi-wangian. Nabi suka wangi-wangian berasaskan 3 bau. Pertama kasturi, kedua mawar daripada Taif, dan ketiga adalah berasaskan gaharu. Ini Nabi suka wangi-wangian. Eloklah pakai wangi-wangian. Cuma jangan datang ke masjid pakai minyak atar yang tengit tu. Minyak atar yang tengit tu, dia semayang sebelah kita, kita rasa macam nak meninggal je. Bau dia. Kita tak nak. Kita jangan menyebabkan orang lain terganggu dengan bau kita. Dah selesai. Habis je hidung, Nabi tidak menyimpan misai, cuma ada kumis-kumis yang halus. Bibir Nabi merah, tak macam bibir suami kita. Suami kita punya bibir kalau baring sebelah tayar kereta, tak tahu mana satu bibir, mana satu tayar. Tak tahu. Dua-dua hitam, kuat now merokok. Tuan-tuan, cerita hebat, tapi merokok pun hebat juga. So, bibir. Bibir Nabi Muhammad SAW ni, yang pertama, suka senyum. Senyumlah. Pagi-pagi bangun, senyum pada Allah. Alhamdulillah, hidup lagi hari ini. Ada. Sebab ada sahabat-sahabat, ada orang alim, kadang-kadang bila dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dia senyum pada Allah, tanda syukur Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim, dia senyum pada Allah. Ini bukan ni tapi ini untuk menyedapkan ibadah itu. Boleh tak? Selesai. Senyum walaupun sakit. Ustaz pernah berdakwah di kawasan pedalaman Sabah. Jarang Ustaz cerita benda ni, tapi nak cerita pula lagi ni. Ni lama, zaman dulu. Tahun 2005, 2004, 2005, 2006 macam tu Ustaz pergi. Masa tu Kristian masih kuat lagi. Ustaz masuk kawasan pedalaman. Kita cuba, ada satu tempat ni 10 kali Islam, 10 kali agama lain. Jadi kat situlah nak kena pergi dakwah, pergilah. Jalan-jalan, kawasan dah nak gelap. Tiba-tiba masa berjalan tu, jumpa sekawan babi. Hutan sedang berkubang. Jarang kita jumpa babi hutan ni berkubang ramai-ramai. Mungkin ada mesyuarat agung nak bubar parlimen ke apa, tak tahulah. Ini kisah babi ni.
Jadi apa berlaku, Masya Allah, ustaz-ustaz lain jerit, oi panggil Ustaz Nafi cepat, kita dalam keadaan bahaya. Ustaz sampai depan, Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, dia kata, Ustaz tolong baca doa halau babi. Saya kata, mana ada doa halau babi? Bila ustaz kata, dia tolak ustaz ke depan, ustaz pandang belakang, semua ustaz-ustaz yang pendakwah-pendakwah ni dah panjat pokok. Masya Allah. Jadi apa berlaku? Ustaz kaget tengok seekor babi hutan yang besar, Sabah lain, Sabah punya binatang besar-besar. Ustaz rasa tinggi meja ni, dia berdiri tu tinggi meja ni, datang. Ustaz tak boleh nak buat apa dah. Babi hutan, risau juga lah hati. Kok keluar besok harian Metro, Blutin TV3, Ustaz Hanafi mati disondol babi. Tak syok lah kan? Jadi ustaz buat apa? Ustaz senyum kat babi tu. Ustaz senyum kat babi tu. Babi tu masam je. Kadang-kadang ustaz tengah ceramah, ustaz senyum kat orang tu. Orang tu masam. Teringat ustaz. Macam serupa lah. So, pepatah Melayu mengatakan senyum. Pepatah Turki, ustaz ada Profesor Osman beritahu, dia kata, Profesor Sabri Osman beritahu, senyum kepada kehidupan, kehidupan senyum balik pada kamu. Pepatah Cina kata, orang yang tak senyum, suka masam, dia menikam jantungnya dengan pedangnya sendiri. Orang yang tak suka senyum, pepatah Arab kata, orang yang menderhaka dirinya sendiri. So senyum. Senyum ke apa? Sebab sunnah Nabi dapat pahala. Senyum juga sedekah. Macam mana kita senyum dekat duda anak satu tu lah. Badan macam Zul Arifin, muka macam Patah Amin. Okey. Abang Haji, kita pun dah lama duda. Jangan. Bagi senyuman itu terhebat kepada Allah SWT. Boleh? Habis. Senyum. Dan di bibir Nabi, Nabi suka cium. Cium. Nabi suka cium. Sahabatnya dahi ni, Abu Bakar dicium, Saidina Ali dicium, sahabat-sahabat dia suka cium dahi. Tu. Satu hari Rasulullah SAW ni dia pergi keluar daripada Madinah. Penduduk Madinah rindu. Mana Rasulullah? Mana Rasulullah? Yang paling ramai rindu adalah kanak-kanak. Kanak-kanak di bumi Madinah ni tunggulah Nabi bila balik. Bila nampak Nabi balik, rombongan Nabi balik dan nak masuk ke pintu gerbang Madinah, kanak-kanak dah kumpul ramai-ramai lah. Nabi ni penat bermusafir atas kuda lagi. Nabi Muhammad SAW nampak kanak-kanak datang, Nabi pun turun daripada kuda, cium tangan kanak-kanak. Cium. Nabi cium ke atas ni tau. Nabi cium atas, Nabi cium tapak tangan. Allahu Akbar. Kanak-kanak ni lari balik ke rumah. Ya Abi, Ya Ummi. Tangan ini dicium oleh Nabi. Menangis mak dan ayah. Kerana tangan yang dicium oleh Rasulullah SAW tidak akan dibakar api neraka. Sebab tu zaman kanak-kanak, zaman Rasulullah SAW, kanak-kanak di zaman Rasulullah SAW sanggup mati dalam mempertahankan Islam. Sanggup mati dalam mempertahankan Rasulullah SAW. Kerana apa? Sifat tawaduk. Sifat tawaduk apa dia? Iaitu Nabi boleh cium tangan-tangan budak-budak yang main pasir. Tuan-tuan, ketika Turki zaman kegelapan, zaman ialah antara negara termiskin dalam dunia, tiba-tiba boleh jadi bangkit sebagai negara terhebat dalam dunia. Masya Allah, antara pemimpin yang dihormati iaitu Erdogan. Erdogan ni apa dia kerja dia? Dia macam tu lah. Jumpa kanak-kanak, cium tangan, cium dahi orang tua. Allahu Akbar. Turki. Tawaduk, merendah diri. Kalaulah ada YB ke,
MB ke, KM ke, PM ke, yang perangai macam ni tawaduk. Jumpa makcik apa khabar? Jumpa kita, cium tangan kita. Sampai matilah kita undi dia. Jangan main. Tawaduknya YB ni. Jangan main. Sebab akhlak. So ingat, bibir Nabi lagi satu yang tawaduk di bibir Nabi, mendahului salam. Satu hari Saidina Umar menyuruh belakang pokok, dan kemudiannya ditanya, dia nyuruh sebab dia nak sampaikan salam di jalanan, terutamanya kepada Nabi terlebih dahulu. Masya Allah, tabarakallah. Nabi pun berjalan, Nabi beri salam dulu. Assalamualaikum Umar. Apa yang kau buat belakang pokok tu? Umar kata, yang lain Nabi kan. Lalu Umar beritahu, aku ingin mendahului salam terlebih dahulu kepadamu ya Rasulullah. Itulah, sampaikan salam. Ingat, orang yang akhlak mulia, tawaduk, merendahkan diri di sisi manusia, Allah angkat darjatnya tinggi. Dan kemudiannya orang yang mendahului salam terlepas daripada sifat takabur, mengangkat diri sendiri, sombong. So dahului salam. Okey, selesai. Habis. Mulut. Gigi Nabi putih. Tak berkarat macam kita. Gigi Nabi putih antaranya sebab bersiwak. Bersiwak ni apa kelebihannya? Memudahkan bersyahadah di akhir kalam. Wallahu alam, ni kata para ulama. Tak salah kita mengamalkan sunnah. Jangan memandanglah kisah sunnah siwak ni. Jangan pandang rendah. Tablik. Kayu sugi panjang macam tu, tablik selekeh. Jangan. Sebab pernah satu peristiwa ketika peperangan dengan Rom, tentera Islam banyak kali tewas, terpaksa berundur ke belakang. Dan ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas menghantar utusan balik ke bumi Madinah bertemu dengan Saidina Umar. Umar kata, kau balik, kau beritahu diorang pasal ni. Maka balik. Sampai dia utusan jumpa Sa'ad bin Abi Waqqas kali ini Walid. Apa berlaku? Dia orang tanya, mana bantuan? Mana baju besi? Mana tentera tambahan? Apa yang Amirul Mukminin kirimkan? Dia kata dua perkara. Pertama, luruskan saf. Kedua, bersiwak, bersugi. Selepas tentera Islam amalkan luruskan saf dan bersiwak, bantuan daripada Allah turun, kemenangan muncul, dan Rom dapat ditewaskan dan dibebaskan daripada penyembahan kepada makhluk kepada penyembahan kepada Allah. Rom merdeka zaman Sayyidina Umar. Sebab meninggalkan dua sunnah, tentera Islam yang dipimpin oleh sahabat-sahabat yang semayang belakang Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup, tak menang. Apatah lagi kita. Dengan saf tak lurus, dengan bersiwak tidak. Tadi hidung Nabi ada satu lagi sunnah saya tertinggal, iaitu memasukkan air ketika berwuduk. Memasukkan air ketika berwuduk. Cerita sunnah besar-besar, tapi semayang ambil wuduk pun tak ikut sunnah. Habis Saya ada masa bentang kata kerja tentang beberapa orang sahabat, kita cerita tentang ni perubatan Islam. Rupa-rupa ada kawan-kawan yang pakar dalam ilmu perubatan Islam, dia beritahu bahawa memasukkan air ke dalam lubang hidung ini ampuh. Dia kata maksud dia tidak sukar. Orang yang menyantau angin, menyantau makanan, sukar untuk menghantar sihir, sukar untuk masuk orang yang memasukkan air ke dalam lubang hidung setiap kali berwuduk dan menghembusnya kembali. Itu dia, itu pun kita tak buat. Lepas tu cerita, hebat. Ambil wuduk pun tak ikut sunnah Nabi. Allah, Ustaz, itu sunatnya. Ya sunat, tapi sunnah. Kira gigi Nabi tadi dah bersiwak Lepas tu apa pula? Janggut Nabi, tak payahlah orang perempuan tak payah janggut. Sekarang orang perempuan sibuk nak berjanggut, pening nak suami. Ni atas dada Nabi ni ada lekuk.
Lekuk ni sampai ke bawah pusat ada garis lurus, berbulu halus tu, garis lurus sampai ke bawah. Dia bulu tu garis lurus ke bawah. Dada Nabi seakan-akan terbahagi pada dua, dan bulu dada Nabi lebat tetapi tidak panjang. Dada dan perut Nabi sama rata. Di dada Nabi ada ketul hati. Hati yang sangat bersih. Hati yang sangat bersih. Allahu Akbar. Hati Nabi ni bersih. Orang nak bunuh dia pun, musuh dia pun akhirnya memeluk Islam. Sebab hati dia bersih. Kita baru kena kecam sekali dua, left group. Tak nak, kena kuatkan hati kita. Nabi, ya Allah, banyaklah cerita-cerita tu, tapi Ustaz nak cerita perut Nabi kempis ketika meninggal dunia. Ni ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Sayyidina Ali duduk jaga jenazah Nabi. Kejap-kejap dia cium dahi Nabi yang mulia. Lepas tu dia kira rambut Nabi yang mulia, dan didapati lebih kurang 10 di bahagian kepala rambut Nabi berwarna putih, iaitu uban. Di janggut ada 4 helai. Wallahu alam, ni yang tercatat dalam kitab sirah. Dan kemudiannya Sayyidina Ali memandikan dengan 2 orang pembantu, memandikan jenazah Rasulullah. Dituangkan air di atas dada Rasulullah SAW yang mulia. Air itu mengalir sampai ke perut Nabi, sampai berata hingga pangkal peha Nabi Muhammad yang mulia. Allahu Akbar. Senangnya mandi jenazah Rasulullah SAW. Di perut Rasulullah SAW ada 3 sunnah. Sunnah dia bab pemakanan saja. Yang pertama, cara Nabi makan. Nabi makan bila Nabi lapar dan berhenti sebelum kenyang. Saya tengok ni, kita ni macam tak ada harapan. Tengok semua macam kenyang jadi semua. Duduk pun kejap lenguh kanan, lenguh kiri. Kenyang dah. Sebab kita tak ikut Nabi. Nabi makan. Pernah tak buat cerita Nabi makan ni? Satu hari Aisyah, selepas kewafatan Nabi berapa lama, ada seorang sahabat ajaklah Aisyah datang ke rumah dan dihidangkan roti. Aisyah makan roti lembut. Kali pertama Aisyah makan lembut roti tu. Lepas tu Aisyah makan kali kedua, dan lepas tu Aisyah menangis. Bila ditanya Aisyah, kenapa kau menangis? Aisyah jawab, sepanjang aku hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku hanya makan roti yang diperbuat daripada tepung bali. Roti diperbuat dari tepung bali kena kunyah banyak kali. Kalau dikoyak tu makan, kunyahnya banyak kali. Roti yang diperbuat daripada gandum lembut, tapi roti diperbuat dari tepung bali. Itulah tepung yang paling murah zaman Nabi, tepung bali. Bayangkan seorang pemimpin yang patutnya dunia ni dalam poketnya, tapi kesenanglah nak jadi seorang isteri kepada Rasulullah SAW, dia orang sanggup hidup susah. Yang kedua sunnah di bahagian cara Nabi makan ni, di bahagian perut Nabi, iaitu Nabi kerap berpuasa. Startlah Isnin Khamis start puasa. Dan yang ketiga, Nabi mengajar kita cara makan untuk kesihatan perut, tak lain dan tak bukan, iaitu 1/3 isi makanan, 1/3 lagi isi air, 1/3 lagi biar kosong. Kita kalau makanlah kenduri kahwin, nak pula nasi tomato, nasi minyak, nasi apa. Nasi saja dah 3/3. Masuk pula cendol, kari pap. Itu yang solat Zuhur tu keluar cendol tu. Tak nak. Jaga betul-betul. Jangan kena macam saya. Jangan kena sakit dan saya. Kanser ni sakit. Jangan. Kanser ni janganlah. Dah habis perut. Kaki Nabi besar, tapak kaki Nabi dia ada lekuk sikit.
Kerana apa? Kaki Nabi kuat, sehat, sebab daripada umur 6 tahun Nabi menggembala kambing. Naik bukit, turun bukit. Macam hiking lah. Kejar kambing. Kambing kan degil. Tapi daripada 6 tahun Allah SWT telah tarbiyah fizikal Rasulullah SAW untuk bersiap sedia untuk berhijrah. Masya Allah. So, kena kuat jalan lah. Jalan. Kalau boleh, yang naik kereta hari ni, tinggal kunci kat sini, jalan kaki balik rumah. Gurau. Lepas tu suami tanya, mana kereta? Awak nak dah kunci. Pergi jalan kaki ke Surau Al-Falah. Meninggal suami. Jalan kaki juga satu, exercise. Lepas tu tangan Nabi ada 2. Tangan Nabi kuat. Nabi pernah bertarung dengan seorang lelaki yang bernama Ruqayyah. Ruqayyah ni, dia ni seorang wrestler, ahli gusti yang hebat. Tetapi Nabi menewaskannya kali pertama, kali kedua dan kali ketiga. Kali ketiga akhirnya Ruqayyah memeluk Islam. Saya sampai 10.30 je kan? Sebab tu ramai macam dah tengok jam je ni. Dan habis lagi 5 minit. Lagi 3 minit saya habiskan. Tangan. Dan yang kedua, tangan Nabi suka bersedekah. Okey, habis. Dah boleh balik. Itu saja daripada saya. Mudah-mudahan secara ringkas hujung rambut hingga hujung kaki. Saya selitkan sirah sikit, saya selitkan sunnah saya sikit, saya selitkan sikit. Itu sajalah. Saya tak ada soalan Kalau ada soalan. Ustaz kira sampai 3 Sampai 10 lah. Dah ada soalan, sila. Sila. Assalamualaikum. Boleh. Boleh. Pahala kurang sikit. Dapat 2 pahala. Alhamdulillah. Sama-sama. Okey, ada soalan lain? Soalan tadi bersiwak dengan berus gigi dapat pahala, dua-dua dapat pahala. Tapi okey, silakan soalan. Saya tak dengar. Okey. Itu okey. Cara Nabi Muhammad SAW makan, dia gunakan 3 jari. Sebab dia makan buah-buahan. Dia makan tepung. Kalau kita makan laksa, guna 3 jari. Tak sesuai lah. Tapi bila ditanya sunnah, ya. Sunnah apa yang Nabi buat? Apa yang Nabi buat sunnah? Sunnah. Itu dia. Sunat. Dan orang Melayu panggil adat. Adab. Tak ada masalah. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Sini bagus. Ya. Tak ya. Jangan buat. Mak mentua suruh anak lelaki cerai kan. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Santai-santai je. Tak ada ada. Kalau tak ada, kita sama-sama doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wahai Allah, wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu dan ayah kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, keluarga kami, kaum muslimin muslimat maupun yang masih hidup ataupun yang telah mati, khasnya arwah ibu dan ayah kami ya Allah. Lapangkanlah kubur ibu dan ayah kami, terangilah kubur ibu dan ayah kami, jadikanlah kubur ibu ayah kami seperti taman-taman dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, anda hidup arwah ibu dan ayah kami banyak melakukan dosa, ahli maksiat, rajin meninggalkan solat. Tolonglah ya Allah, hari ini Kau ampunkanlah semua dosa arwah ibu dan ayah kami. Bukankah Kau Tuhan yang Maha Pengampun? Tolonglah ya Allah, hidup arwah ibu dan ayah kami dulu sangat susah dalam membesarkan kami ya Allah. Tolonglah ya Allah, kami rindu pada mereka. Temukanlah kami dengan ibu ayah kami dalam syurga-Mu nanti ya Allah. Ya Allah,
Jauhkanlah kami dari sifat munafik, fasik dan kufur. Jauhkanlah kami dari syirik dan murtad, bid'ah dan khurafat. Matikanlah kami dalam iman, dalam Islam, dalam kalimah la ilaha illallah. Dan pilihlah kami syahid di jalan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami ini hina, maka Kau muliakanlah. Kami ini lemah, Ya Allah, Kau kuatkanlah. Kami ini miskin, Ya Allah, Kau kayakanlah. Kami ini jahil, Ya Allah, maka Kau alimkanlah. Kami ini lagha, Ya Allah, Kau warakkanlah. Wahai Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengasihani, kasihanilah kami yang sangat lemah ini, Ya Allah. Ya Allah, sihat jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang soleh wal musleh, keturunan yang mendirikan salat, keturunan yang tidak akan meninggalkan salat walaupun satu waktu, Ya Allah. Ya Allah, kami bodoh, Ya Allah. Kami tak pandai jaga anak-anak kami, Ya Allah. Anak-anak kami ramai di kalangan anak-anak kami yang jauh daripada agama, Ya Allah. Tolonglah kami, Ya Allah. Ini zaman akhir zaman, banyak benar ujian. Bantulah kami yang lemah ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berilah kami hati yang khusyuk, hati yang ikhlas, hati yang tenang dan tawaduk. Jauhkanlah kami daripada hati yang riak, ujub, takabur, penuh dengan kemarahan, hasad, dengki dan dendam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sihatkanlah tubuh badan ibu dan ayah kami, luaskan rezeki mereka, sembuhkanlah penyakit mereka, agar mereka dapat beribadah dengan sempurna padamu, Ya Allah. Sampaikan salam kerinduan kami kepada Nabi Muhammad SAW. Kami ingin melihat Nabi kami senyum pada kami, Ya Allah. Tolong, Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk mengamalkan sunnah dan perjuangannya, agar kami beroleh syafaatnya di akhirat nanti. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina. Alhamdulillah. Tutup dengan tasbih kifarah dengan surah wal asr. Kafarah dengan surah wal asr. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر الإنسان وحسن الذين آمنوا وعملوا الصالحات